saya tak tahu, tapi memang agak sukar. Okay, hai, Assalamualaikum kepada semua followers di Harimau Melaya. Okay, so hari ni bersama dengan Maira, kita ada temu bual eksklusif bersama dengan Coach Akmal Riza dari Penang FC. So, apa khabar Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah sihat. Sekarang tengah musim bercuti kan Coach? Tengah mood bercuti juga ke? Betul-betul. Sekarang off season memang tengah bercuti lah. Berehat dulu daripada apa-apa aktiviti bola sepak lah buat masa sekarang. Okay, soalan saya yang first saya nak tanya. Okay, Penang akhiri Liga Super dengan kedudukan top 10. So, Coach ambil alih Penang FC, berbaki 3 perlawanan sebelum Liga Super berakhir. So, apa perkembangan pasukan lah yang Coach boleh nampak sejak Coach mengendalikan Penang? Okey, apabila saya diberi tugas dan tanggungjawab untuk menjadi caretaker untuk pasukan Liga Super Penang FC, saya terima tanggungjawab itu dan saya dah bagi apa yang terbaik yang mampu saya lakukan dengan pemain-pemain yang ada dalam pasukan, dan ada perubahan lah. Saya lakukan sedikit kemasukan pemain-pemain dari skuad bawah 23 dan juga pemain yang ada dalam skuad ketika itu, dan alhamdulillah pemain dapat bermain dengan apa yang saya inginkan walaupun dalam tempoh yang singkat. 3 perlawanan kita menang, perlawanan pertama ke atas Pahang, kemudian seri dengan Terengganu, dan untuk perlawanan terakhir tewas. Kekalahan yang besar lah bagi saya, tapi apapun memang satu yang mengecewakan, tapi kita perlu realistik dengan apa yang ada dalam pasukan JDT. Keputusan sebegitu tak dapat kita nak elakkan. Kita sudah, pemain-pemain sudah lakukan yang terbaik mengikut apa plan yang kita atur, tapi dengan kualiti yang ada dalam pasukan JDT kita tak mampu untuk menyerap setiap asakan dan juga melakukan kekangan terhadap JDT. Tapi apapun, saya berpuas hati terhadap semua komitmen pemain-pemain sepanjang 3 perlawanan yang saya lalui bersama mereka, dan saya gembira untuk pemain-pemain ini telah menunjukkan karakter dan komitmen terbaik dalam tempoh 5 minggu saya bersama mereka. Sebelum Coach kendalikan tim senior, Coach merupakan Coach untuk Under 21 dan untuk Penang FC juga lah. Dan banyak kita nampak pemain dari Piala MFL bermain untuk tim senior. So, apa komen Coach tentang ni? Coach rasa mereka lebih berpotensi ke? Ya, memang 2 tahun lepas 2022 saya sebagai head coach untuk pasukan bawah 21, dan untuk tahun ini 2023 sebagai jurulatih pasukan bawah 23, iaitu pasukan Piala MFL. Dan saya lihat dalam pasukan bawah 23 musim ini memang ramai pemain-pemain yang berkualiti, tetapi untuk mereka masuk ke dalam skuad Liga Super boleh, tetapi tidak sampai lagi level itu. Tapi sedikit demi sedikit apabila saya serapkan beberapa pemain dalam 3 perlawanan terakhir Liga Super, mereka boleh bersama-sama dengan pemain-pemain senior dan juga import, mereka boleh menunjukkan hasil yang terbaik. Jadi saya pasti ada beberapa pemain yang sudah bersedia untuk masuk ke dalam skuad utama untuk musim baru nanti. Jadi saya mengharapkan pemain-pemain ini akan lebih bersedia jika mereka diberi peluang lagi untuk membarisi skuad Liga Super, kerana mereka adalah pemain-pemain yang berkualiti dalam skuad bawah 3 dan ada potensi besar untuk berjaya di masa-masa yang akan datang. So, ada tak antara bakat muda yang Coach rasa boleh diketengahkan lah, seperti Alif Iqmal, Haziq Kuti, atau ada nama lain yang Coach boleh kongsi? Ya, memang Alif Iqmal Riza dan Haziq Kuti dah beraksi banyak perlawanan sebelum saya masuk ke skuad Liga Super lagi pun. Saya membawa masuk pula Izzat Zikri, Aikmar Roslan, Syafiq Aswad, Iman Rafai, dan saya rasa ada lagi beberapa pemain-pemain yang boleh diketengahkan seperti ketua pasukan bawah 23 sendiri, iaitu Daniel Irfan, dan kita ada 2-3 pemain lagi yang saya rasa mereka boleh masuk untuk mengetuk tempat dalam skuad utama untuk musim depan. Dan juga penjaga gol kita juga Haziq Mukris yang bertindak dengan cemerlang dalam 2 perlawanan menentang Pahang dan juga Terengganu. Okay, Coach sendiri berasal dari Kedah, Jitra kan. Okay, sudah semestinya Coach tahu kalau ada banyak bakat-bakat dari utara ni yang ada banyak potensi yang boleh pergi lebih jauh. Memang banyak di Kedah ataupun
Perlis, Perak dan juga Penang sendiri ada bakat-bakat muda yang berpotensi. Cuma bagaimana kita nak lihat perkembangan mereka daripada peringkat bawah umur untuk mereka cuba meletakkan diri mereka ke peringkat bawah 20 dan bawah 3, seterusnya masuk ke Liga Super. Jadi itu yang kita perlu pantau, dan saya rasa untuk Penang FC sendiri pun bermula 2024 nanti saya rasa akan ada sesuatu yang lebih serius untuk kita melihat bagaimana pembangunan dari akar ubi ini untuk kita ketengahkan dengan lebih baik lagi, dan kita cuba serapkan seramai yang boleh pemain-pemain dari Pulau Pinang sendiri untuk membarisi skuad bawah 18, bawah 20 dan juga bawah 23 dan juga pasukan Liga Super Penang FC. Okey, so bercakap mengenai pemain-pemain lokal sendiri dari Pulau Pinang, apa pendapat coach tentang naturalisasi dan kalau banyak pemain import dalam pasukan, ataupun kita perlu lebih bagi banyak peluang kepada pemain lokal? So apa pendapat coach? Saya rasa program naturalisasi yang dijalankan dalam masa beberapa tahun ini adalah untuk jangka masa pendek untuk pasukan dan juga untuk skuad kebangsaan, tapi saya masih mempercayai dan mengharapkan yang local player akan lebih banyak diberi peluang dan juga diberi banyak lagi pendekatan-pendekatan untuk diberi peluang dalam skuad utama mana-mana pasukan dalam Liga Super dan juga pasukan kebangsaan. Kerana dari dulu lagi kita tahu pemain lokal ada ramai yang berkualiti. Cuma sekarang ini pembangunan bola sepak kita, bagaimana kita membentuk pembangunan bola sepak untuk kita melahirkan pemain-pemain yang berkualiti dan boleh menjadi pemain masa depan yang baik dalam peringkat kebangsaan dan juga international. Jadi saya masih mengharapkan pemain-pemain lokal untuk pasukan-pasukan dalam bawah 23, bawah 20 ataupun skuad utama mana-mana pasukan untuk lebih diberi kepercayaan, dan untuk pemain-pemain lokal sendiri pun berusaha dengan lebih baik, bekerja dengan lebih keras untuk menjadi pemain yang terbaik dan membuktikan yang pemain-pemain lokal sama kualiti dan mungkin lebih baik daripada pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain import yang dibawa masuk. So, apa pendapat coach kalau Penang tak menggunakan kuota pemain import seperti yang dikatakan dalam sidang DUN baru-baru ni? Saya rasa mungkin dalam sidang DUN tu ada yang tersalah faham. Apa yang saya faham dengan apa yang dikatakan oleh chairman Penang FC sendiri, iaitu YB Daniel Uy, dia ingin mengutamakan pemain-pemain tempatan, tetapi dalam masa yang sama juga mungkin akan ada beberapa pemain import untuk memperkuatkan pasukan, kerana saya rasa dalam saingan Liga Profesional, utama sekali untuk bersaing dalam kelompok teratas Liga Super, jika kita hanya menggunakan pemain-pemain tempatan, ia agak sukar untuk kita bersaing. Dan kita dapat lihat juga beberapa pasukan musim ini yang menggunakan pemain muda tempatan sendiri juga agak struggle untuk bersaing. Jadi saya rasa mungkin ada pendekatan yang akan digunakan oleh pihak pengurusan Penang FC, dan saya yakin juga akan ada pemain-pemain import yang dibawa masuk. Mungkin kita akan mengetengahkan bakat-bakat muda yang berpotensi dalam Penang FC dan juga dari pasukan-pasukan luar yang mungkin dibawa masuk, dan pasti ada juga 1-2 pemain senior yang boleh membantu pemain-pemain muda ini untuk berkembang dalam pasukan. Okay, so cakap mengenai naturalisasi kan, dulu coach juga merupakan striker, so apa pandangan coach tentang penambahan striker naturalisasi untuk Piala Asia nanti itu, Romel Morales? Ya, saya rasa mungkin kemasukan Romel Morales itu mungkin dalam masa singkat ini untuk Piala Asia ini mungkin ada baiknya, kerana kita hanya ada pemain dari Sabah, dari Lok saja yang sekarang ini nampak konsisten dalam saingan liga. Tapi dalam jangka masa panjang, macam saya katakan tadi, saya harap pemain-pemain tempatan lokal yang berusaha lebih keras dalam saingan liga untuk dipilih membarisi skuad kebangsaan selepas ini, kerana saya masih berkeyakinan untuk melihat pemain tempatan kita dari apa bangsa sekalipun untuk berada dalam skuad kebangsaan, kerana itu lebih memberi keseronokan apabila kita melihat skuad Harimau Malaya beraksi. Semua pemain-pemain tempatan, tidak ada pemain naturalisasi. Kalau ada pun mungkin 1-2 pemain sahajalah. Okay, so di Pulau Pinang kita boleh tengoklah banyak majoriti penduduk adalah Cina, berbangsa Cina, tetapi kita tak mempunyai banyak
pemain dari yang berbangsa Cina. So apa komen coach tentang hal ni, isu ni? Tentang pemain berbangsa Cina, saya tak pasti. Mungkin mereka agak kurang mahu menceburkan diri sebagai pemain bola sepak profesional. Mereka ada kelab-kelab amatur, tapi mungkin untuk bermain sebagai pemain profesional, mungkin bagi mereka, mereka tidak melihat ini satu yang baik untuk mereka. Saya tak tahu, tapi memang agak sukar. Sudah 4 tahun saya di Penang, memang agak sukar untuk saya mengenal pasti bakat-bakat pemain dari keturunan Cina ini untuk kita bawa masuk ke dalam pasukan. Tapi jika kita nak lihat sejarah-sejarah yang dulu, ramai sebenarnya pemain-pemain berbangsa Cina yang membarisi skuad Harimau Malaya sekalipun. Jadi saya harap mungkin selepas ini akan ada mana-mana pihak yang cuba membangunkan semula pemain-pemain berbangsa Cina ini untuk kita ketengahkan semula dalam saingan liga profesional kita dan juga masuk ke dalam pasukan kebangsaan. Okay, so coach dulu pernah beraksi di luar negara, iaitu di France. So apa pandangan coach tentang Luqman Hakim kalau dia kembali bermain di Liga Super? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Luqman di Eropah tu betul. Memang agak sukar untuk nak menembusi skuad 11 utama apabila bermain di Eropah. Mungkin kita di sini kita harap Luqman dah lama perlu main dalam first 11. Tapi bagi saya itu bukan satu yang mudah. Kita lihat dalam pasukan JDT di Malaysia sekalipun, pemain-pemain kebangsaan pun agak sukar untuk masuk ke dalam skuad 11 utama JDT. Ini kan pula skuad dari pada Eropah. Jadi apa yang dilakukan Luqman bagi saya satu yang betul. Beliau teruskan untuk bermain, berlatih di sana kerana beliau pasti akan sudah mendapat banyak pengalaman, banyak ilmu yang tak dapat kita terima di Malaysia ini, bersaing dengan pemain-pemain yang lebih lebih berprofil tinggi dalam Liga Belgium ataupun sebelum ini dalam Liga Iceland. Jadi saya rasa beliau boleh teruskan untuk bermain di Eropah, tetapi jika beliau merasakan ingin minit permainan, beliau boleh balik ke Malaysia, tetapi perlu pastikan apabila pulang ke Malaysia, beliau akan mendapat tempat dalam skuad utama pasukan tersebut. Jadi ini akan meningkatkan mungkin keyakinan Luqman untuk bermain secara lebih baik selepas ini. Tapi saya masih yakin yang Luqman adalah seorang penyerang terbaik yang ada dalam skuad Malaysia ketika ini. Cuma kita belum lihat bila beliau akan sepenuhnya untuk digunakan dalam skuad kebangsaan.